Yang berhormat Ulus Terengganu dipersilakan. Yang berhormat Asah. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta dalam pembahasan Belanjawan Malaysia Madani 2023. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan tahniah, syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah berjaya membentangkan sebuah ataupun satu belanjawan yang cukup bertanggungjawab. Walaupun tak ada wow factor, betul, tetapi ada keperluan untuk bertanggungjawab memastikan kebanyakan rakyat mendapat manfaat daripada belanjawan ini, terutamanya selepas kita terpaksa mengharungi 3 tahun yang mana keadaan politik tidak stabil dan juga pandemik. Belanjawan ini saya percaya jika dilaksanakan dengan sepenuhnya akan membawa negara ini maju ke hadapan dalam menghadapi persaingan dunia ekonomi supaya kita terus menjadi sebuah negara yang bukan saja membangun tetapi boleh memberikan saingan kepada negara lain. Saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan antaranya termasuk bukan disebabkan 388.1 bilion tetapi yang lebih mustahak adalah 99 bilion belanja pembangunan. Bagi saya jumlah ini walaupun belum mencapai tahap yang diharapkan tetapi ianya sangat penting dan ianya jauh lebih tinggi berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita tengok tahun lepas belanjawan 2022 hanya setakat 22% saja belanja pembangunan. Kali ini 99 bilion bersamaan dengan 25 bilion. Ia suatu yang sangat penting sebab belanja pembangunan inilah yang akan memastikan kesinambungan pembangunan negara ini untuk pembangunan masa depan. Jadi bagi saya ia amat mustahak dan saya juga berharap pada belanjawan yang akan datang peratus untuk belanja pembangunan akan terus meningkat. Dan satu lagi faktor yang saya rasa pujian kena diberikan kepada Yang Amat Berhormat Tambun adalah berkenaan dengan defisit. Kita tahu kali terakhir belanjawan negara kita mencapai tahap surplus ataupun seimbang adalah 1998 ketika Yang Amat Berhormat Tambun menjadi Menteri Kewangan ketika itu. Selepas itu lebih 25 tahun kita menghadapi belanjawan defisit termasuk kali ini. Tetapi kalau kita bandingkan secara fakta, secara rasional, belanjawan tahun lepas 5.6% defisit. Tahun sebelumnya 6%. Kali ini hanya 5% sahaja. Dan saya yakin sasaran untuk defisit turun kepada 3.2% pada belanjawan 2025 akan tercapai di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan sebelum saya meneruskan perbahasan saya, untuk pengetahuan semua rakyat Malaysia yang layak, permohonan untuk sumbangan tunai ramah STR telah dibuka pada hari ini. Syabas dan tahniah kepada Kementerian Kewangan. Walaupun bajet belum diluluskan, tetapi komitmen kerajaan untuk memberikan bantuan tunai kepada rakyat Malaysia telah dimulakan pada hari ini. Jadi saya mohon sesiapa yang layak, yang belum terima untuk permohonan baru, boleh daftar. Dan sesiapa yang nak kemas kinikan maklumat, lakukannya. Mulai hari ini sehingga 31 Mac, jangan ada yang terlepas. Sebab kita nak semua rakyat Malaysia yang layak diberikan pembelaan yang sewajarnya. Syabas juga kepada kerajaan kerana potongan cukai kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana sebanyak 2% iaitu untuk mereka ataupun syarikat kecil di bawah keuntungan di bawah RM150,000 di mana penjimatan RM3,000 setahun. Saya percaya penjimatan ini akan membolehkan aliran tunai yang lebih banyak dalam pasaran. Begitu juga dengan golongan M40. Selama ni M40 selalu dikatakan bahawa tumpuan hanya diberikan kepada B40. Kali ini M40 juga mendapat saham ataupun limpahannya. Di mana mereka yang berpendapatan di antara 35,000 hingga 100,000 akan mendapat potongan ataupun pengurangan pembayaran cukai sebanyak RM1,300. Yang mana ikut unjurannya hampir 1 bilion ataupun 900 juta kurang kutipan untuk kerajaan. Tapi tak apa. Yang penting adalah rakyat diutamakan di bawah Malaysia Madani. Saya juga menyambut baik langkah kerajaan melalui LHDN dan juga Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang memberikan pengampunan ke atas penalti 100% kepada
mereka yang mengaku secara sukarela. Jadi kepada sesiapa yang tercicir kurang melaporkan teks sebelum ini, ambillah peluang ini untuk buat laporan, ya, untuk buat pendaftaran semula supaya hasil ataupun cukai yang wajib dibayar kita bayar sebagai tanggungjawab rakyat Malaysia. Cuma saya nak tanya Kementerian Kewangan, berapakah unjuran ataupun anggaran kutipan yang boleh diperolehi daripada langkah ini? Datuk Yang Di-Pertua, kita tahu keterjaminan makanan adalah isu yang sangat mustahak. Bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Jadi langkah kerajaan yang memberikan komitmen tinggi terhadap keterjaminan makanan wajar dipuji dan wajar kita sama-sama membantu kerajaan memastikan rakyat kita sentiasa mempunyai makanan yang cukup tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran yang mungkin mengganggu gugat kestabilan keterjaminan makanan di negara kita. Saya mohon Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan selepas penjenamaan semula ini boleh mempunyai perencanaan ataupun perancangan jangka panjang untuk memastikan negara kita sentiasa mempunyai sumber makanan tempatan yang mencukupi ataupun mengurangkan kebergantungan kita kepada makanan yang diimport dari luar. Saya menyambut baik inisiatif untuk menyuburkan 800 ekar tanah terbiar untuk dijadikan tanah untuk penanaman makanan. Saya anggap dia sangat baik. Dia bukan setakat boleh memperbanyakkan makanan tempatan, dia juga dapat menjana ekonomi khasnya di kawasan luar bandar dan desa. Ia merupakan sesuatu yang patut diberikan pujian dan kita berharap, kita percaya ia akan membolehkan kebergantungan kepada makanan yang diimport akan berkurangan. Menyentuh berkenaan dengan subsidi 64 bilion yang disebutkan dalam belanjawan kali ini, saya menyambut baik. Memang ada keperluan untuk kita memberikan subsidi yang besar untuk memastikan bahawa rakyat kita tidak dibelenggui ataupun dibebani dengan kos sara hidup yang sangat tinggi. Saya bersetuju dengan ada yang berhormat lain yang menyebutkan bahawa perlu ada siasatan terhadap subsidi diesel 10 bilion yang hilang pada tahun lepas. Saya setuju. Kita kena cari punca mana siapa yang bertanggungjawab dan kita kena pastikan perkara yang sama tidak berulang. Ini bukan, kalau 10 juta pun kita tak boleh lepaskan macam ni. Ini 10 bilion, sesuatu yang sangat besar yang boleh menjejaskan perancangan kerajaan itu sendiri. Dan saya juga sekali lagi menyuruh kepada kerajaan dengan adanya subsidi yang besar ini, teruskan memberikan subsidi untuk barang-barang keperluan asas. Termasuk, saya ulangi petang ni, termasuk menambahkan lagi kota untuk minyak masak paket bersubsidi daripada setiap bulan 60,000 tan metrik kepada tahap yang dapat menampung keperluan pasaran runcit tempatan. Begitu juga dengan telur, ayam dan sebagainya, subsidi wajar diberikan untuk membolehkan pasaran tempatan sentiasa memberikan harga yang bersesuaian untuk rakyat Malaysia. Sebab masalah keterjaminan makanan, masalah telur hari ini bukan setakat berlaku di Malaysia. Kalau kita baca berita daripada portal antarabangsa, Jepun, Taiwan, Amerika Syarikat, semuanya hadapi masalah yang sama. Jadi bagi saya, jangka pendek kita import dari luar, tapi jangka panjang kita kena pastikan ada perencanaan jangka panjang supaya 100% kita bergantung kepada telur yang dihasilkan oleh ternakan tempatan sahaja. Isu seterusnya yang saya nak sebut adalah berkenaan dengan ketersambungan digital. Sebanyak 725 juta diberikan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek jendela. Saya menyambut baik. Keperluan 5G itu amat mustahak. Kalau setakat kita sebut di sini berbahas saja tidak guna. Faktanya dari segi hakikatnya kita perlukannya. Bukan saja di luar bandar, saya nak sebutkan Datuk Yang Di-Pertua. Kawasan Rasa ni yang biasa orang label sebagai bandar pun hadapi masalah yang sama. Saya rasa semua kawasan, tak kira utara ke selatan sehingga ke Sabah Sarawak, semuanya hadapi masalah yang sama. Jadi satu pendekatan yang lebih agresif, lebih proaktif perlu dilakukan agar liputan 5G ini dapat dilakukan dengan lebih sesuai. Seterusnya saya nampak di bawah Kementerian Kerja Raya
sebanyak 2.7 bilion diperuntukkan untuk menyelenggara atau menaik taraf jalan. Bagus. Cuma masalah dia kurang daripada 5.2 bilion untuk maris jalan negeri. Masalahnya di Negeri Sembilan, terutama di kawasan saya, selalunya jalan persekutuan masalah besar. Kualiti dia tak bagus. Jalan negeri, okey. Itu yang masalahnya. Jadi saya mohon ada peruntukan yang lebih besar untuk kementerian ni supaya jalan-jalan persekutuan di bawah tanggungjawab JKR diberikan penyelenggaraan yang lebih baik. Dan saya juga ambil kesempatan pada petang ni untuk merujuk dua perkara kepada kementerian. Terima kasih kepada menteri yang hadir, satu-satunya menteri yang hadir pada ketika ini. Ya, iaitu dari Jalan Labu supaya mohon naik taraf, lama tak naik taraf Jalan Labu, terutama dari Tol Seremban, Tol Bandar Enstel ke Jalan Lingkaran Tengah, iaitu FT 362 supaya dinaik taraf, termasuk adakah kemungkinan membina flyover daripada plaza tol tersebut sambung terus ke Jalan Lingkaran Tengah. Dan menyentuh Jalan Lingkaran Tengah ni, Datuk Yang Di-Pertua, saya harap pihak Kerajaan Persekutuan dapat meneruskan fasa seterusnya. Kalau Jalan Lingkaran Tengah, maknanya satu lilitan. Sekarang ni dia hanya siap separuh saja. Jadi saya nak tanya Menteri, ya Kementerian, bila fasa seterusnya? Sebab setakat ni yang siap hanya fasa 3B bahagian 1 sahaja. Seterusnya ada ini berkenaan dengan penjimatan ringgit Malaysia 2 bilion yang disebutkan dalam teks ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada jumlah RM15 bilion untuk rancangan tempatan banjir. Saya menyambut baik usaha untuk e-tender semua projek tersebut untuk penjimatan 2 bilion yang bagi saya agak banyak, agak sangat besar yang boleh memanfaatkan rakyat dari segi lain. Cuma saya nak tanya, di kawasan saya, rancangan pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Linggi Fasa 5 yang asalnya terlibat dalam projek ini yang menelan belanja dalam 250 juta, bila agaknya akan dimulakan kerja. Ini sangat mustahak, kita tak nak banjir sebab hari ini pun kita dengar rakan-rakan ahli parlimen kita dari Johor ramai yang balik ke kawasan untuk tinjau keadaan musibah yang melanda rakyat kita. Jadi saya nak tanya, bilakah ini akan dapat dilaksanakan? Datuk Yang Di-Pertua, perkara terakhir sebelum saya menambahkan ucapan saya berkenaan dengan kementerian terakhir, Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti biasa yang mendapat peruntukan paling banyak. Saya nak tanya, daripada 560 juta untuk pembinaan sekolah baru disebut 7 buah sekolah. Okey, tak tersenarai sekolah di kawasan saya, tapi pada tahun 2019 pernah disebutkan ada sekolah yang akan dinamakan SK dan SMK S2 High akan dibina di bawah AMK 12. Saya nak tanya, apakah progres ataupun status terkini pembinaan tersebut? Dan saya juga berharap Menteri Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan di bawah Menteri baru supaya mengkaji pada tahun persekolahan, mungkin tak tahun depan, mungkin tahun 2025, kita boleh memulakan sesi persekolahan, awal sesi persekolahan kembali kepada bulan Januari. Sebab saya rasa itu adalah permintaan majoriti besar warga pendidik, murid-murid, pelajar dan juga ibu bapa. Sebab dulu kita ada masalah pandemik, terpaksa kita tunda pembukaan sesi baru ke bulan Mac. Saya mohon supaya kementerian boleh melakukannya agar ia dapat kembali untuk menyesuaikan kepada jadual asal. Dan saya juga ucapkan syabas dan terima kasih kepada menteri baru yang telah melancarkan 7 langkah segera untuk mengurangkan beban kerja guru melalui perkeliling yang telah dikeluarkan pada 17 Februari yang lalu. Saya harap tambah baik sedemikian dapat diteruskan untuk mengurangkan beban kerja guru kita, selain daripada sebab fokus kena kepada kerja-kerja untuk mendidik anak-anak kita. Jadi kerja-kerja yang bersampingan yang bukan merupakan tugas hakiki patut dikurangkan. Saya rasa kita kena berlaku adil kepada golongan pendidik kita yang telah banyak menyumbang jasa dan bakti dalam bidang pendidikan negara ini. Jadi sekian saja ucapan saya pada petang ni. Terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua atas sedikit masa tambahan yang diberikan. Saya menyokong Belanjawan Malaysia Madani 2023. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rasah. Berikut